Assalamualaikum, my name is Irfan Abdul Muttalib and my number metric is DF200066. Now I will talk about our introduction. Based on the World Health Organization, WHO, reported that Malaysia has the third highest rate of road traffic fatalities in WHO Western Pacific region. There are many reasons to traffic accident. The main causes of accident happen in Malaysia usually because of driving exceed the speed limit, which has been set in areas based on specification of the road. Speeding can cause harm to the driver and people around it because the time needed to respond to collision during a traffic accident is shorter and chances of being safe are greatly reduced in numbers. As seen in the figure 1 is the road crash records for year 2010 to 2015 based on police records Malaysia that had 489,606 traffic collision in 2015 with 6,706 fatalities, 4,120 serious injuries and 7,432 minor injuries. According to the research, the speed limit on rural roads in Malaysia is enforced at a pace of 90 km per hour and still more than 50% drivers ignore the speed limit. One of the most common comments offered by the drivers when asked why they break the speed limit because they do not believe the speed limit are efficient. Now, for the aim of this project is to determine the value of speed limit and also to ensure the road safety to the road users. The first thing we need to do will be use the descriptive statistic to determine the calculation needed, and then measure inferential statistics based on the data we have collected later to calculate the significance testing and also analysis of variance. The first thing we need to do is we need to identify and collect the data using the Google form, and the second thing is finding the mean and percentile results, and the third thing calculate the F-test result and also the Z-test results. So that's all from me. Thank you. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmal Hakim bin Adnan daripada kumpulan 14. Di sini saya akan membentangkan pasal metodologi dalam projek kami. Kalau dalam slide yang pertama ini, di sini kita boleh nampak yang di mana kami punya research design kami, iaitu yang pertama sekali ialah to evaluation and compare by getting the data from speed limit needed for road safety in highway road among UTHM student. So yang first kali ini kami mengumpul data dan membuat pembandingan dalam data yang diperoleh pada had kelajuan yang diperlukan dalam keselamatan jalan, di mana yang digunakan untuk dalam UTHM, pelajar UTHM dalam jalan raya. Yang kedua iaitu collect and submit to form the analysis by using the Google form platform that had given among UTHM student. So yang kedua ni kami memperoleh data daripada menggunakan Google form platform yang di mana diedarkan dalam sepanjang pelajar UTHM. Yang ketiga, using inferential statistic, which is T-test and F-test analysis to compare the data. So yang ketiga ni kami membuat inferential statistic iaitu dalam T-test dan F-test untuk membuat perbandingan antara dua data, dan yang terakhir iaitu both descriptive data, mean and percentile, and inferential data have been used in this project. So untuk yang terakhir ini di mana kami menggunakan data deskriptif iaitu mean dan percentile dan inferential data dalam sepanjang projek ini. Untuk slide kedua itu ini ialah figura untuk sepanjang dalam projek kami. Yang pertama iaitu objektif dan mengumpul sebarang formula statement. Yang kedua iaitu data yang diperoleh kami akan mempersembahkan dan membuat data analisis, dan seterusnya apabila mendapat hypothesis itu kami membuat discussion dan conclusion. So untuk slide ketiga iaitu distribution curves, box and whiskers plots and calculation for mean and percentile. So untuk yang first iaitu construct the stem for the first digit and leaf for the last digit, and the frequency distribution can be used to present the data using stem and leaf program. Yang pertama ini kami membina atau membuat stem untuk yang digit yang pertama, dan leaf itu iaitu untuk digit yang terakhir, dan frequency distribution untuk mempersembahkan data dengan menggunakan kaedah stem and leaf diagram. Yang kedua, display using a box and whisker plot. So yang kedua, metode kedua iaitu menggunakan box and whisker plot. Yang ketiga, display a 5-number summary of set of data which is minimum, first quartile, second quartile, median, third quartile and maximum. Untuk mendapatkan data dalam mean dan percentile, ini adalah formula di mana kami menggunakan
Okey, seterusnya dalam slide ini akan diterangkan dalam method for t-test and statistic. Okay, first point, the t-test determine whether the speed limit is different between two means for two different populations. And the second point, this method which includes 5 procedures for t-test to test a hypothesis. So untuk mendapatkan t-test data ini diperlukan dalam 5 prosedur, iaitu state learner hypothesis and alternative hypothesis. Maksudnya kami mencari learner hypothesis dan alternative hypothesis. Yang kedua, select a level of significance. Yang ketiga, identify the test statistic, di mana selepas membuat select level significance ni akan mendapatkan sama ada t-test atau f-test. Okey, yang seterusnya, formulate a decision rule, dan yang terakhir, take a sample and arrive at the decision. So yang terakhir ini, apabila step yang keempat iaitu formulate a decision rule ni mendapatkan graph ataupun data, seterusnya kami membuat hipotesis untuk mengkukuhkan lagi data tersebut. So untuk slide yang terakhir ini iaitu method for f-test statistic, di mana f-test statistic ni is to divide to variance, di mana itu f-test statistic ni akan bagikan antara dua variance, always a positive number as a result. This is given the step to make comparison between two variance. So untuk mendapatkan f-test statistic ni ada 4 prosedur, iaitu di mana variance dan f-value, degree of freedom, critical of f-value dan decision. So that's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amrul Falah bin Ahmad Kamil dan saya akan bentangkan mengenai data presentation. Jadi untuk data presentation ni, hasil data yang kami dapat adalah melalui penyelidikan Google Form yang mana kami edarkan kepada semua pelajar di sekitar UTHM, dan jenis data yang kami ambil adalah Ungroup data yang mana kami ambil tentang kelajuan kereta di highway selama 2 hari. Terusnya, daripada data presentation tadi, kita boleh create satu frequency distribution curve dengan menggunakan steam and leaf diagram. Cara yang pertama, kita perlulah menyusun data yang kita dapat pada hari pertama secara turutan naik. Seterusnya, kita akan buat satu table iaitu steam and leaf display, yang mana pada kolom yang pertama kita harus tulis digit yang pertama pada nombor tersebut, manakala kolom yang kedua kita tulis digit yang terakhir pada nombor tersebut. Key ini menunjukkan cara bacaan pada nombor tersebut. 8 ini digit pertama, 0 ini digit yang terakhir. Jadi cara bacanya adalah sama dengan 80. Bagi median pula, median ini kita dapat dengan cara susun secara turutan naik data tersebut. Kemudian kita baca dari nombor yang paling tengah-tengah di antara susunan data dan kita akan dapat 100. Setelah steam and leaf diagram ini siap, kita akan dapat create satu bentuk graf yang mana dipanggil normal distribution graph, dan kita boleh lihat graf ini berbentuk seperti ini, dan kita boleh cakap dia adalah skewed to the right and dia boleh dikatakan adalah positive skew. Seterusnya, untuk frekuensi distribution curve bagi hari yang kedua, sama juga kaedahnya macam hari yang pertama. Jadi lepas kita dapat steam and leaf diagram dalam table tersebut, kita boleh bentuk satu bentuk graf iaitu normal distribution graph bagi hari kedua, yang mana ia menunjukkan skew to the left and kita boleh panggil sebagai negatively skewed. Assalamualaikum, nama saya Nur Ashiki binti Muhammad Azhari dan saya akan menerangkan tentang data presentation untuk box and whiskers plot day 1. Okay, so data untuk hari pertama yang kami dapat daripada Google Form adalah sedemikian, iaitu daripada 80 hingga ke 120, iaitu sebanyak 25 data hari pertama. Okey, so daripada data-data ni kita dapat membuat table untuk statistical characteristic hari pertama, iaitu nilai minimum kita adalah 80, daripada sini kita dapat nilai maksimum kita adalah 120, daripada sini nilai first quarter iaitu Q1 iaitu 90 tambah 95, daripada sini 90 tambah 95 bahagi 2 iaitu kita dapat 92.5, dan untuk nilai second quarter Q2 ataupun nilai median kita dapat 100 daripada pertengahan data kita, dan juga untuk nilai third quarter Q3 kita dapat daripada sini 110 tambah 110 bahagi 2 iaitu 110. Okey, seterusnya untuk nilai interquarter range kita dapat daripada Q3 tolak dengan Q1 iaitu 17.5 nilainya. Okey, so seterusnya untuk nilai upper inner kita guna formula Q3 tambah 1.5 Q3 tolak Q1. Okey, so kita dapat nilai 136.25. Okey, seterusnya untuk nilai lower inner kita guna formula Q1 tolak 1.5 Q3 tolak Q1 iaitu kita dapat nilai 66.25. So untuk outliers kita tiada untuk nilai outliers. Okey, so daripada data untuk statistical characteristic ni kita dapat transfer ke box and whisker plot hari pertama secara grafik. Okey, so kita susun balik nilai yang kita dapat tadi. Untuk lower inner 66.25, untuk upper inner 136.25, untuk nilai minimal 80 letak kat sini, nilai maksimum adalah 120, dan seterusnya untuk nilai Q1 92.5, nilai Q2 adalah 100 dan juga nilai Q3 adalah 110. Okay, so seterusnya adalah untuk box and whiskers plot hari kedua. Okay, so data yang kita dapat adalah sedemikian 88 hingga 120. Okay, so sama juga 25 data untuk hari kedua. Okay, so kita buat statistical characteristic hari kedua iaitu nilai minimum kita adalah 88, nilai maksimum kita adalah 120, dan nilai first quarter yang kita dapat adalah 97.5, daripada ni 97 campur 98 bahagi 2. Untuk nilai median ataupun Q2 kita dapat daripada sini 110, dan juga untuk nilai third quarter Q3 kita dapat daripada 110 campur 110 bahagi 2 iaitu 110. Okay, so
so nilai interquartile range kita iaitu Q3 tolak Q1 kita dapat 12.5 dan nilai upper inner kita dapat daripada formula iaitu 128.75. Okey, so seterusnya adalah untuk nilai lower inner kita dapat 78.75 dan juga outliers kita tetap tiada. Okey, so daripada statistical characteristic hari kedua ni kita dapat transfer untuk grafik untuk box and whiskers plot hari kedua. Okey, so kita letak nilai lower inner kita dekat sini 78.75, upper inner kita ada 128.75, nilai minimum kita adalah 88, nilai maksimum kita adalah 120. Nilai Q1 kita adalah 97.5, akan tetapi nilai Q2 dan Q3 kita adalah sama iaitu 110 berdasarkan table tadi. Okey, so nilainya adalah sama. Assalamualaikum, my name is Akil bin Ahmad Adim and I will explain the calculation and discussion about our project. So first kali kita kena kira mean untuk kedua-dua data since kita ada dua speed limit punya data. Jadi formula yang kami gunakan adalah formula mean untuk ungroup data iaitu summation of x bahagi dengan n. Dan selepas itu kita kena kira percentile untuk data kedua-dua data. Untuk percentile ni dia sama saja dengan quartile, tetapi dalam percentile kita gunakan percentage. Contohnya first quartile kita guna 1/4, tapi kalau dalam percentile kita gunakan 25/100. So we will move on to F-test. F-test ni adalah analysis of variance. Dan first step untuk F-test ni kita kena cari variance untuk kedua-dua data. Dan lepas tu kita boleh cari degrees of freedom. Since variance of data 1 kami lebih tinggi daripada variance of data 2, jadi data 1 ni kita jadikan dia numerator dan data 2 adalah denominator. Untuk degrees of freedom, kita kena tolakkan nilai n dengan 1 untuk kedua-dua data. Dan kita boleh cari alpha, dan since kita punya test adalah two-tailed test, so kita akan bahagikan alpha dengan 2 dan dapatkan nilai alpha iaitu 0.05. And the next step, kita kena cari F value, di mana F value ni kita dapat daripada kita bahagikan nilai variance data 1 dengan nilai variance data 2. Dan kita cari F critical value menggunakan F distribution table, menggunakan degrees of freedom untuk kedua-dua data. Lepas dah cari F value dan F critical value, baru kita boleh lakukan satu graph distribution dan letakkan nilai F critical value. Dan kita boleh lihat bahawa F value test kami ini lands below F critical value. So we did not reject H null, therefore we accept H null, which states that there is no difference. It means is significant in the variation of the speed limit. So untuk F critical value yang belah kiri ni kita tak letak disebabkan F critical value kami lebih daripada 1. Okey, sekarang jom kita lihat untuk perkiraan inferential statistik TS untuk dua independent. Okey, langkah yang pertama kita akan susun dalam bentuk table iaitu sample mean speed limit iaitu pada dua jenis hari. Okay, hari yang pertama kita dapat sample mean speed limit adalah 100.8, bagi hari kedua pula kita dapat 105.56. Untuk perkiraan ni kita perlu ada juga sample standard deviation, yang mana sample standard deviation adalah pada hari pertama 11.8, manakala pada hari kedua adalah 8.79. Hasil sampel bagi kedua-dua hari kita tentukan adalah bersamaan dengan 25. Okay, step yang pertama kita perlu tentukan nilai null hypothesis dan juga alternative hypothesis. Okay, di sini saya let UX bersamaan dengan mean speed limit hari pertama, manakala UY kita tetapkan sebagai mean speed limit bagi hari kedua. Dan kita buat H null adalah UX lebih kecil atau sama dengan UY, manakala H null adalah UX lebih besar daripada UY. Okay, simbol di sini menunjukkan ia adalah satu tail test. Step yang kedua, kita perlu assume nilai level of significance, yang mana saya assume alpha sama dengan 0.05 ataupun kita panggil 5%. Step yang ketiga pula, kita perlu mengenal pasti apa jenis test yang kita lakukan. Bagi saya, untuk test saya tentukan ia adalah t-test statistik, yang mana kita perlu tentukan nilai n dan m, iaitu n dan m saya adalah lebih kecil daripada 30, iaitu n tadi adalah 25, so dia lebih kecil daripada 30. Jadi kita perlu gunakan t-distribution atau kita panggil sebagai t-statistik. Kita akan gunakan formula T sama dengan X bar X tolak X bar Y bahagi dengan punca kuasa XP square bahagi N tambah SP square bahagi M, yang mana SP kita boleh gunakan formula ini dan hasil T yang kita dapat adalah negatif 0.172, manakala SP square ni kita dapat 10825. Okey, step yang keempat pula kita perlu buat satu keputusan formula, yang mana step yang pertama kita perlu kira degree of freedom, yang mana DF tambahkan dengan M tambahkan dengan N tolakkan dengan 2. N dengan M kita tadi 25, jadi tolak dengan 2 hasilnya akan dapat 48. Kemudian critical T value ini kita dapat daripada distribution T table, yang mana kita tengok pada one tail dan nilai alfanya adalah 5% dan degree freedom 48, dan kita akan dapat nilai critical T value adalah negatif 1.677, manakala T yang kita dapat tadi kita kira adalah negatif 0.172. Jadi sebaik-baiknya kita perlu lukis satu bentuk graf untuk kita tentukan sama ada kita nak reject H null ni ataupun kita nak tidak reject H null ni.
Kemudian yang kelima, kita perlu buat satu keputusan. Disebabkan nilai T yang kita kira tadi negatif 0.172 ini lebih kecil berbanding 1.677 untuk critical T, jadi dia tak jatuh pada kawasan yang kita reject. Jadi kita tak boleh reject H0 yang kita panggil we did not reject H0. Dan akhirnya kita kena accept H0 yang mana kita kata nilai average adalah berbeza dengan speed limit pada hari pertama dan hari kedua. Sebagai kesimpulan, projek ini mencapai matlamat laporan untuk memastikan keselamatan jalan raya untuk pengguna jalan raya adalah selamat. Yang mana dengan nilai kelajuan pada hari pertama kita tentukan yang selamat adalah 100 km per jam, manakala pada hari kedua adalah sebanyak 110 km per jam. Selain itu, data tentang had kelajuan untuk pengguna jalan raya telah berjaya ditentukan. Oleh kerana daripada itu, dapatan min dan persenta berjaya diselesaikan. Selain itu, hasil perkiraan ujian F dan ujian T test dapat dikira dan dapat dikenal pasti ia adalah betul. Manakala sekatan kelajuan purata pada hari pertama kita dapat adalah sebanyak 100.28 km per jam, manakala pada hal laju purata pada hari kedua adalah 105.56 km per jam. Dan kita dapat tahu nilai peserta yang pertama adalah 92.5 km per jam, manakala kuartal kedua adalah 97.5 km per jam, dan nilai peserta kuartal pada hari yang kedua untuk hari satu ialah 100 km per jam, manakala pada hari kedua ialah 110 km per jam. Hasil peratusan kuartal ketiga untuk hari satu dan hari dua adalah 100 km per jam. Akhir sekali, dapat diketahui bahawa setiap ahli memahami rangka kerja projek ini, termasuk cara menentukan nilai had laju dan menentukan konsep keseluruhan yang diajar dalam Civil Engineering Statistik. Sekian, terima kasih.